kamera dia. Tengok sana. Okey. Okey. Hai, sorry. Hai, Dia bukan macam berita tau. Ini live tau. Okey. Nampak? Assalamualaikum, saya Puan Niza dan suami saya. Tuan Herwan. Okey. Tajuk yang kita nak share ni adalah disleksia. Disleksia. Sebab apa kita nak sharing? Sebab ramai ibu-ibu yang tak tahu apa itu disleksia. Sebab kita macam mana kita mengalami, baru kita tahu. Kalau tak, kita tak tahu apa itu disleksia. Sekejap, kita ada halangan. Ada orang. Okey. Okey, terima kasih kepada yang menonton tu. Kepada yang rasanya kita dah lama tak tiba-tiba kita buat live kan. Rasanya kita dah lama Niza ni kita tak update. Okey. Yalah, kita pun busy kan masing-masing. So Okey, terlebih dulu kita nak bagi tahu apa tu disleksia. Okay, disleksia ni dia macam kita tak boleh nampak dari segi rupa macam sindrom kan. Kita tak boleh nampak dari segi muka dia, wajah dia macam biasa. Tapi apa yang kurangnya, dia ada kesukaran untuk membaca, mengira macam tu lah, dengan susunan dia kurang sikit, kurang mahir dengan tu. Okay, lepas tu tapi dia ada IQ yang tinggi, lain daripada dengan kanak-kanak yang lain lah, yang normal yang lain. okey, apa saya nak kongsi ni sebenarnya kalau zaman kita tahun 70-an 80-an tu, disleksia tu kita tak tahu pun benda tu apa. Okey, kita tak faham tu. Kalau contoh sekarang ni benda macam ni baru kita tahu itu pun setelah kita alami sendiri, baru kita tahu disleksia lah, autism lah, apa semua tahu. Okey, kalau dulu daripada pengalaman saya masa kecil lagi, kita ingat tak dulu macam contoh budak kecil certain dia terlalu pandai membaca, tiba-tiba salah seorang tu tak pandai walaupun dah sampai umur 12 tahun. Okey, jadi benda tu actually dia bukan kelemahan. Okey, pada pendapat saya itu adalah satu gift. Kenapa saya cakap satu gift? Sebab dalam fikiran dia lebih kepada fokus satu benda. Macam tu, satu benda dia macam Benda senang, benda yang senang biasanya kebanyakannya orang boleh buat. dia cakap dia tak tahu. Dia cakap tak tahu ataupun dia tak boleh buat. Tapi benda yang susah, yang complicated pada semua orang, tapi pada dia terlalu mudah. Contoh macam macam anak kita, dia tak tahu mandi kan, tak tahu kencing sendiri macam mana dia. Dia tak pandai pakai baju sendiri, dia tak pandai buka baju. Padahal dah 5 tahun, dah 4 tahun, kakak dia pandai, adik dia yang kecil pun pandai buka baju sendiri. Tapi dia cakap tak tahulah, dia tak boleh fikir ke dia malas nak fikir ke apa. Tapi bila dalam kelebihan anak saya pula, pertuturan dalam contoh berbahasa Inggeris, macam saya dan isteri saya kat rumah memang tak guna bahasa selain bahasa Melayu. Tapi anak saya pandai menggunakan suatu bahasa yang kita panggil dalam bahasa Inggeris tu bahasa yang bombastik. Bahasa-bahasa yang mungkin dia belajar melalui persekitaran dia ataupun menonton tayangan di TV. Sampai satu tahap dia buka TV tu, dia tak tukar bahasa Melayu, tapi dia menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Itu yang saya perasan lah. Dia macam suka bahasa. Senang cakap gini lah, benda complicated untuk kita yang sebahagian seharian tu sukar, pada dia senang. Macam saya pernah tonton di televisyen, disleksia dia bertutur tak berpandai ataupun membaca, tapi dia buat matematik, mengira, dalam pengiraan dia pun jadi pengiraan yang berbentuk algoritma. Dia tak ada masalah. Padahal algoritma untuk orang yang biasa
sangat sukar. Itu yang kita pernah tonton kan, dia sangat mahir matematik. Jadi itu yang kita faham lah. Bukan apa, kita nak kongsi ni sebab kalau jika ada anak anda Macam, jangan cakap dia lembab ke, bebal ke, sebab dia memang dia pun tak tahu di sendiri dia macam tu. Sebenarnya kita patut bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi satu benda yang sangat, kita panggil apa Anugerah. anugerah. Saya sebut UKIP. Anugerah satu benda yang yalah, pasal tak semua orang ada tau benda ni. Sebab yang saya faham, disleksia ni dia lebih pada fokus satu benda yang menjadikan seseorang atau sesuatu bangsa tu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tak ada orang-orang macam ni, agak susah untuk kita menjalani kehidupan seperti biasa. Okay? Sebab dia invent something, dia create something, sesuatu yang mungkin pada tuan-tuan dan puan-puan benda ni macam tak faham kan. Tapi kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan ada anak something dari segi antara bawah 6 tahun, pada saya baik cek awal. Dan jika betul anak tuan-tuan dan puan-puan confirm disleksia, jangan rasa macam mana, rendah diri. Jadikan itu satu benda anugerah sebenarnya. Disleksia ni dia tak macam orang lain, dia kita tak perasan. Tapi dia boleh handle secara semula jadi mengikut umur. Itu pun atas dorongan atau atas guidance daripada kita. Macam tu. Apa ni, ikut pengalaman anak kami. Okey, dia macam dia tantrum tau. Tantrum dia macam lain macam tau. Lepas tu sebenarnya dia perlukan perhatian. Lepas tu Kadang-kadang ada orang tak faham tantrum tu apa. Kena explain juga tantrum tu apa. Tantrum tu dia macam mengamuk, macam kalau budak-budak kalau mengamuk macam nak tidur kan mengamuk dulu, nak makan dia mengamuk dulu macam tu. Betul. Lepas tu umur 4 tahun kita dah masukkan dia sekolah. So dekat sekolah tu cikgu ada cakap anak puan ni macam lain kan dengan kanak-kanak lain. Kita pun macam tak boleh terima. Kita cakap biasa je kan. So masa tu kita tak tahu kan, masa umur 4 tahun dia pernah cekau anak orang, pernah sampai mak bapak dia komplain sampai luka-luka kat pipi dia. Lepas tu umur 5 tahun, ini perkongsian daripada kita lah sebagai ibu bapa yang mengalami anak disleksia. Tapi alhamdulillah disleksia dia tak teruk lah sangat, cuma dia mild lah. Lepas tu sampailah umur dia 5 tahun ni. 5 tahun ni cikgu cakap anak puan ni tulis mirror. Disleksia pun salah satunya dia tulis mirror. Lepas tu B dengan D dia confuse. Kalau pakai kasut dia selalu kanan kiri kiri kanan terbalik. Kita dah cakap banyak kali tapi dia still ada disleksia memang macam tu. So ibu bapa kena take note lah lepas ni. Lepas tu kita pun macam pelik, kakak dia okey je, si adik dia pun okey. Tapi dia macam lain. Kita dah cakap banyak kali dia still pakai kanan kiri kiri kanan. Dia sebenarnya ada kecelaruan, dia ada confuse. Dia ada confuse daripada situ. Lepas tu kita pun sampailah satu masa tu cikgu prasekolah dia cakap anak puan ni still tulis terbalik. Terbalik dia macam 1 tambah 1 tapi jawi. 1 campur 1 sama dengan 2 tapi tulisan dia dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ke kiri, jawi lah. Kanan ke kiri. View nak tahu tulisan jawi ke tulisan tak, apa? dia tulisan tambah, macam tambah 1. Maksud dia mirror lah, mirror. Dia mirror lah. So yang lepas tu tanya cikgu, dia ni ada ciri disleksia ke? Kebetulan cikgu tu pun ada share pasal apa tu disleksia. Lepas tu dan kita pun ada pengalaman anak saya pun ada autism, yang dia pun ada pergi treatment lah. Treatment dekat kalau kat Johor ni ada hospital lah, hospital government. So saya pun check
telefon lah dekat hospital tu, cakap macam mana kalau anak saya ada jadi dyslexia. Lepas tu so dia terus pergi, dia cakap you refer pergi klinik yang biasa, dan untuk dapatkan surat refer doktor pergi hospital. So kita lah pergi klinik biasa dulu. Lepas tu baru kita dia refer hospital, masa tu hospital Permai, dan kita pergi hospital Permai untuk buat surat. Dipendekkan cerita, pergi satu tempat yang dyslexia yang swasta tu untuk cek. Itu je. Untuk cek. Sebab tujuan dia untuk nak tahu tahap dyslexia anak kita orang ni macam mana. Itu je. Jadi kesimpulan dia, kalau kita tak cek awal, kita tak akan tahu kelemahan atau kelebihan daripada anak kita. Cuma yang kita highlight pada tuan-tuan dan perempuan ni, jangan down sebab benda ni adalah satu gift. Saya memang akan cakap satu gift. Dia bukan kekurangan, dia is normal. Dia bukan penyakit. Dia bukan penyakit. Doktor tu cakap dia bukan penyakit. Itu yang saya faham lah. Rupanya ramai lagi yang tak tahu pasal dyslexia. Saya pun mula tak tahu juga. Betul. Kita ada juga share-share pada kawan ke apa semua kan. Diorang tak faham, tak tahu. Dan mungkin diorang tak sedar anak diorang ada. Tapi ada cakap, tu penyakit ke apa cakap. Bukan, bukan penyakit. Bila sebut penyakit tu macam sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Dia ni pasal orang yang ternama pun, yang kita kenali kat dunia ni pun ramai. Ramai yang dyslexia macam tapi berjaya. Berjaya macam Tom Cruise. Siapa lagi? Steve Jobs. Dia terlalu fokus ke satu benda yang tahap yang tinggi. Siapa ya? Itulah yang kita tahu. Sharifah Shakina katanya dia dyslexia tapi hyper. Hyper macam tu lah. Itu yang kita cuba nak kongsikan pada korang semua. Kalau mungkin anak-anak korang ada something yang ganjil ke apa, try check dulu. Ataupun mungkin ada something yang terlalu hyper, kemungkinan dia ada sindrom kemungkinan ada something yang dyslexia. Dan percayalah, itu ada satu gift yang cuba kita nak kongsi pada korang semua. Lagi kongsi? Dia cumanya risaunya daripada pembelajaran dia lah. Kadang kalau macam anak saya ni, dia selalu rasa dia tu tak pandai ni. Dia orangnya tak suka pergi sekolah, tak suka belajar sebab dia cakap dia tak pandai. Dia selalu rasa rendah diri yang betul. So lepas kita pergi kat pusat dyslexia tu, kita hantar dia untuk assessment. Masa tu kita dapat tahu yang anak kami dyslexia, tapi mild lah, tak teruk sangat. Tapi pakar daripada dyslexia tu ada boleh tahu pasal anak kita kan, apa yang dia boleh cakap, apa yang laporan dia cakap tu? Boleh cerita sikit? Laporan dia macam dia confuse dengan penulisan, tapi dia bijak lah dari segi IQ. IQ macam mana tu? Dia ada bijak dari segi lain. Kalau macam matematik dengan baca ABC dia kurang, tapi suku kata dia tahu pula. Benda yang tu lah macam masa susah. Dia suku kata bila sampai satu tahap tu, okey, orang yang mengajar dalam pakar dyslexia tu, dia menggunakan bahasa Inggeris tau. Tapi respon anak saya, dia faham kan? Macam cikgu tu dah cakap bahasa Inggeris laju, dia faham. Itu yang kita macam, kita fikir-fikir juga. Kat rumah tak ada cakap bahasa Inggeris. Itu yang kita nak kongsikan pada korang semua, yang dyslexia ni ada something special yang mungkin Allah Ta'ala nak bagi kan. Dan percayalah benda ni
apa lah. Tapi kita as parent jangan marah dia, jangan, sebab dia sebenarnya tak perhatian. Dia akan jadi macam kebudak-budakan sangat. Walaupun dia dah adik, perhatiannya betul, kita betul. lebih dekat dia sebab dia memang sikap dia memang macam tu. Itu yang kita nak kongsi lah. So jangan rasa dah diri bila anak-anak mempunyai disleksia ni. Okey. Semoga apa? Ni antara perkongsian kami lah yang cara nak tangani dia. Cara tangani apa semua. So dia memang perlukan perhatian lah sangat. so Tapi kita selalu bagi dia keyakinan. Kalau tu tak apa, ni cantik. Nanti dia akan cakap ni tak cantik. Kenapa orang tak suka dia? Kita bagilah, motivate lah dia. kita guide dia apa semua, kita dia perlukan motivate dia, kita support dia apa yang dia suka. Itu yang dia lah cuma nak kongsikan pada korang semua. So itu je. Tu saja. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Kita akan kongsi lagi apa yang boleh kita Harap-harap bagi manfaat lah kat orang. harap bermanfaat apa semua. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.